Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa kita sekali lagi dalam siri kedua dalam teknik menjawab kemahiran geografi. Kalau pelajar-pelajar ingat, siri pertama cikgu memfokus pada soalan 1, 2 dan 3. Untuk siri yang kedua, cikgu akan fokus kepada soalan nombor 3 dan nombor 4 dan nombor 5. Okey. Pertama sekali untuk pelajaran hari ini, memahami menjawab soalan berbentuk esei dalam kemahiran, mengingati formula cara menjawab dan memahami cara menghurai dengan betul. Jadi, cikgu berharap pelajar-pelajar membuat sedikit catatan untuk siri yang kedua ini kerana dia lebih teknikal lagi dalam menjawab soalan berbentuk esei. Okey. Kita ulang balik, tajuk-tajuk yang biasa ditanya ialah jarak, bearing, kegiatan ekonomi, fungsi pertempatan, saliran, rujukan Greek dan simbol. Pada pertemuan siri yang pertama, cikgu telah menghuraikan tajuk-tajuk ini, bearing, dan hari ini kita cuba menjawab soalan esei yang berbentuk soalan perlu kepada fakta dan huraian. Okey. Baik, sekarang kita fokus pada tafsir peta. Soalan ini berada di nombor 3, 4 atau 5. Okey, peta. Kalau pelajar tengok, setiap peta, topo yang dipaparkan mempunyai warna. Okey. Kenapa peta topo ada warna? Itu persoalannya. Kalau kita rujuk kepada ibu kita atau tetamu-tetamu kita ataupun orang yang selalu datang ke rumah kita tengok bibirnya sentiasa berwarna merah, pakaiannya berwarna-warni. Apa maksud tu? Maksud itu pelajar ialah membayangkan seseorang itu untuk menggambarkan kecantikannya. Bibirnya dilomor dengan warna merah, cantik. Begitu juga peta, cantik bukan? Ada merah, ada hijau, ada biru. Kenapa ada peta? Ini persoalannya. Jadi, persoalannya dalam geografi ialah warna hijau. Apa maksud warna hijau? Kemudian, dalam peta ada warna merah. Kemudian, dalam peta ada warna biru. Dan ada peta berwarna hitam yang cikgu namakan tahi lalat. Tengok muka pelajar sekalian, tengok muka ibu pelajar-pelajar, ada tak tahi lalat? Rupa-rupanya dalam geografi, tahi lalat adalah makna dua markah. Okey pelajar. Baik, sekarang kita tengok. Rupa-rupanya warna itu markah untuk kita. Kita tukar warna itu kepada gambar berikut. Pelajar tengok. Ini gambar apa? Harimau. Harimau sedang makan. Ini gambar kanak-kanak yang banyak mempunyai tahi lalat. Cikgu pun tak pasti kenapa banyak tahi lalat. Jadi, kita kombinasi gambar ini menjadi harimau makan budak tahi lalat. Pelajar kena hafal kenyataan ini. Harimau makan budak tahi lalat. Sebut saja. Rupa-rupanya dia ada makna. Kalau cikgu hurau secara mendalam, maknanya pelajar boleh mendapat ayat ini, boleh mendapat 15 markah. Pelajar-pelajar sekalian. Cikgu hurau satu persatu. Maksud warna hijau. Hijau merujuk kepada bentuk muka bumi. Dalam peta topo itu digambarkan berwarna hijau bermaksud bentuk muka bumi, tanah pamah, tanah rata, tanah beralun dan luas. Ini kita namakan sebagai fakta. 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 Dan setiap pelajar tulis fakta ini mendapat 4 markah. Baik, untuk tambahan markah sebagai pelengkapnya, kita kena ada huraian. Dia akan menjadi
tanah pamah. Kenapa ada tanah pamah? Kerana mudah untuk kita bina pertempatan. Biasa soalan ditanya pertempatan, tanaman dan pembinaan. Jadi, huraian. Kombinasi dua. Okey, pelajar, cikgu harap pelajar catat maksud warna hijau. Iaitu tanah pamah, tanah rata, tanah beralun, luas. Yang digambarkan oleh harimau makan. Harimau makan. Okey, kemudian apa maksud merah? Merah merujuk kepada jalan raya. Fakta dia. Huraian dia, kenapa ada jalan raya? Kerana untuk mobiliti penduduk ataupun mobiliti buruh. Yang kedua, pasaran. Kita guna jalan raya untuk memasarkan hasil kita. Okey, biru pula merujuk kepada sungai. Dalam peta itu maksud biru. Sungai, laut, tasik. Ini fakta. Okey, kemudian apa guna sungai? Untuk pengairan padi, saliran baik, sumber air, sumber protein. Ini adalah huraian dia. Okey, cikgu harap pelajar telah pun siap salin. Okey, sekarang kita hafal harimau makan budak. Okey, apa tertinggal? Di muka budak tu apa tertinggal? Ya, tahi lalat. Warna hitam. Okey, hitam maksudnya pertempatan. Iaitu faktanya adalah pertempatan. Huraian dia ialah merujuk pada buruh dan pasaran. Okey, sekarang kita cuba kombinasi antara kata-kata cikgu tadi, iaitu harimau makan budak tahi lalat, kepada jawapan-jawapan soalan yang ditanya seperti berikut. Ini soalan yang memerlukan jawapan tadi. Pertama, nyatakan faktor mempengaruhi tanaman di atas. Jadi, yang kedua, huraikan mengapa tanaman tersebut sesuai ditanam di utara peta. 3 markah. 3. Mengapakah pada petak grid di atas sesuai didirikan bandar? Okey, juga jawapan sama. 4. Mengapakah di barat laut peta sesuai dibina pertempatan? Kalau kita tengok keempat-empat soalan ini, walaupun mempunyai kelainan, tapi cikgu boleh rumuskan jawapan. Pelajar hanya ingat satu saja, iaitu harimau makan budak tahi lalat. Okey. Kita tengok. Okey, cuba kita tengok peta. Okey. Ini soalannya. Mengapakah terbentuknya pola pertempatan seperti dalam segi 4 grid di atas? Okey, kita analisis soalan. Mengapa? Mengapa merujuk kepada jawapan mesti, fakta dan huraian ataupun sebab. Mengapa? Okey, terbentuknya pola. Kemudian maka pelajar nak ingat apa? Pelajar nak ingat apa? Pelajar akan ingat gambar berikut. Pelajar faham dan mencatat, akan teringat kepada yang cikgu bagi tadi. Apa? Gambar harimau makan budak tahi lalat. Boleh ingat pelajar? Boleh faham pelajar? Okey, apa yang cikgu maklum tadi? Ini. Jadi soalan jawapan terbaik ialah kita mesti ada pertama sekali salam. Salam soalan, bukan assalamualaikum. Salam soalan, iaitu kita ambil separuh daripada soalan. Yang kedua, kita mesti ada fakta dan isi. Untuk isi. Yang ketiga, huraian. Menghuraikan isi penting, contoh. Isi penting ataupun contoh. Dan yang keempat, kita ada kata hubung. Kata hubung, perkataan yang digunakan untuk hubung antara fakta dan huraian seperti, selain itu, kedua,
seterusnya, akhirnya dan lain-lain perkataan yang sesuai. Okey. Baik, merujuk pada soalan tadi, mengapa terbentuknya pola pertempatan seperti dalam segi 4 grid di atas untuk dapat 4 markah. Okey. Fakta dan huraian. Jadi jawapannya adalah, kita boleh rumuskan, terbentuknya pola pertempatan di atas kerana apa ini? Ini adalah salam. Itu maksud salam. Terbentuknya pola pertempatan di atas kerana, itu salam. Ini jawapan yang paling baik. Terdapat tanah pamah yang rata, beralun dan luas. Ini adalah fakta. Warna hijau. Apa warna hijau? Okey, harimau tadi kan? Warna hijau. Okey. Ini memudahkan. Okey, ini memudahkan. Ini adalah huraian. Okey, pembinaan rumah dengan kos yang murah. Okey, dengan ayat ini pelajar telah berjaya melengkap satu ayat dengan beberapa markah. Okey, cikgu tengok, kita analisis markah. Terdapat tanah pamah yang rata, 1 markah. Beralun, 1 markah, jadi 2. Dan luas, 3 markah. Dan 3 markah, ini memudahkan pembinaan rumah dengan kos yang murah. Ada huraian, lagi 1 markah, jadi calon sudah mendapat 4 markah. Tengok, kita soalan 4 markah. Okey, cukup dengan calon menghuraikan 1 isi sahaja. Tetapi bagi cikgu, jawapan ini tidak lengkap. Kita mesti teruskan lagi. Selain itu, apa maksud selain? Apa maksud selain itu? Selain itu, terdapat jaringan jalan raya yang memudahkan mobiliti penduduk. Okey, jaringan jalan raya. Warna merah tadi, Tadi hijau, merah. Okey. Terdapat jaringan jalan raya yang memudahkan mobiliti penduduk dan buruh serta untuk memasarkan barangan. Okey, di sini pelajar masih lagi mendapat banyak isi. Okey, selain itu adalah kata kunci. Ingat adik? Kata hubun, kata hubun. Terdapat jaringan jalan raya, fakta, yang memudahkan mobiliti penduduk. Huraian pertama, maka pelajar sudah mendapat 2 di sini. Dan buruh. Okey. Serta untuk memasarkan barangan. 1 lagi huraian. Maka 3 markah lagi. 3 campur 3 sudah mendapat 6 markah. Okey. Seterusnya. Okey, seterusnya kita lihat di sini. Apa maksud seterusnya? Kata hubung. Kata hubung. Seterusnya, terdapat sumber air untuk kegunaan harian. Okey. Ini kita namakan warna biru, sumber air. Okey, 1 markah. Dan mengairi kawasan pertanian. 1 lagi markah, 2. Jadi sudah dapat 8. Okey. Akhir sekali, apa ini? Kata hubung. Kata hubung. Akhir sekali, terdapat kawasan penduduk yang ramai. Tahik lalak tadi, penduduk ramai. Bagi membolehkan pertempatan kawasan dan perumahan dibina. Penduduk ramai untuk dibina pertempatan dan kawasan perumahan. 2 lagi markah di sini. Jadi kesimpulan di sini ialah, apa yang penting di sini ialah pelajar mesti sebagai rumusannya dalam menjawab soalan kemahiran ini, pelajar kena cermat terutamanya dalam membuat kerja pengukuran dan pengiraan serta penulisan unit seperti kilometer, darjah dan kilometer persegi.
Yang kedua, sentiasa mengingati formula seperti harimau makan budak tahi lalat. Satu sebutan yang simple, adik-adik kita selalu sebut, tengok cerita kartun, rupa-rupanya dia menjadi 12 hingga 15 markah dalam geografi. Okey, yang ketiga, formula ini juga sesuai untuk menjawab soalan faktor di esei sebenar. Okey, contoh soalan, nyatakan faktor mempengaruhi pembinaan di Malaysia. Maka pelajar jawab, harimau makan budak tahi lalat, iaitu kita menghuraikan antara faktor mengaruhi pembinaan di Malaysia ialah apa dia? Pertama, adanya kawasan tanah pamah rata beralun dan luas. Sudah mendapat markah 3 hingga 4 markah. Okey, seterusnya, formula ni juga sesuai untuk soalan esei, terutama pertanian, sudah bagi lalu. Yang kelima, jawapan yang baik. Pelajar mesti ingat baik-baik, mesti catat. Jawapan yang baik perlu disertakan dengan salam, fakta, huraian, contoh dan kata hubung antara ayat-ayat. Okey. Akhir sekali, cikgu mengucapkan ribuan terima kasih kepada pelajar-pelajar kerana sudi mendengar seminar cikgu untuk kali ini, dan semoga cikgu berharap ilmu yang cikgu sampaikan pelajar gunakan untuk menjawab SPM kita tahun ini. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.